وعلى آله وصحبه نستغفر الله ونستعينه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. InsyaAllah hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita, yang mana pada hari ini kita akan bahaskan bahagian yang pertama daripada ayat yang ke-20 surah Luqman. Saya baca dulu tuan-tuan puan-puan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha 'alaykum ni'amahu zahiran wa batinah zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Shadaqallahul azim. Kita ambil sampai batinatun. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan kata Allah ya. Kita ambil sampai batinatan Baik, kita tengok makna ayat ni secara harfiah dulu tuan-tuan ya. Tuan-tuan buka halayan tengok ya. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Alam tara, adakah lam tidak pernah, tara engkau, tarau kamu melihat. Alam tarau, adakah lam tidak pernah, tarau kamu melihat, annallah, anna sesungguhnya Allah ya. Sakhara dia telah menundukkan lakum ada dua perkataan, la bagikum kamu, ma fis samawati, ma apa yang, fi di dalam, as-samawati langit-langit, di dalam langit maknanya di langit wa ma fil ardi, wa dan ma apa yang, fi di dalam, al-ardi bumi, ataupun dalam pun boleh, di pun boleh, pada pun boleh, tengoklah kesesuaian. Kemudian wa asbagha alaikum ni'amahu, wa dan asbagha dia telah menyempurnakan alaikum ke atas kamu, ni'amahu ada dua perkataan, ni'amah nikmat, punya, zahiratan yang zahir, wa batinatan dan yang batin ya. Itu makna ayat ini secara harfiah. Tuan-tuan boleh tengok dekat bawah tulisan Arab tu kan, Melayu tu kita terjemahkan satu-satu kat bawah ya. Baik, kita tengok apa makna dia secara mafhum pula tuan-tuan ni. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wal ardh. Tidakkah kamu melihat sesungguhnya Allah itu telah menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu, dan dia telah menyempurnakan ke atas kamu nikmatnya secara zahir dan juga secara batin. Lagi sekali tuan-tuan dengar dulu ya. Tidakkah kamu melihat sesungguhnya Allah itu dia telah menundukkan, dia menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya, tidakkah kamu melihat sesungguhnya Allah itu dia telah menundukkan kepada kamu, telah tundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidakkah kamu melihat Allah telah menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan di bumi. Wa asbagha 'alaikum, dan dia telah menyempurnakan ke atas kamu juga ni'amahu, nikmatnya kata Allah zahiratan ya,
secara zahir, wa batinatan dan secara batin. Itu makna ayat ini secara mafhum. Kalau faham ayat itu. Kita tengok dulu. Tidakkah kamu melihat sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah telah menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kata Allah. Allah telah menundukkan untuk kita, kata Allah, ya. Dan Allah telah menyempurnakan ke atas kamu nikmatnya secara zahir dan batin, ya. Baik, ayat ni tuan-tuan, saya rasa dia memang perlu kepada penafsiran, ya. Tapi tak adalah susah sangat, bukannya boleh pun tuan-tuan boleh faham, ya. Baik, saya tafsir sikit ayat ni, tuan-tuan dengar dulu, ya. Dalam konteks ayat ini tuan-tuan, ya, tuan-tuan taruh dalam kamus tu dia tulis apa? Kamu kan, bukan kau, eh? Alam taruh dia kata kamu ke kau? Kamu lihat, eh? Ni dalam ni dia tulis kau. Dalam kamus, dalam doktor kau punya. Saya rasa dia kamu bukan kau. Belum bilang, okay. Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidakkah kamu melihat sesungguhnya Allah itu telah menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah telah menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam konteks ayat ni, ya, tuan-tuan boleh baca buku tafsir yang lain, tapi dalam penafsiran yang ada di tangan saya ni, Dr. Hamka kata gini, ya tuan-tuan. Dia kata Allah menyebut dekat dalam ayat ni bahawasanya Allah telah menundukkan langit dan bumi untuk manusia. Allah telah menundukkan langit dan bumi untuk manusia. Yang dimaksudkan dengan tundukkan langit dan bumi itu, maksudnya gini, kata Dr. Hamka, ya. Dia telah menjadikan langit dan bumi itu untuk diambil manfaat oleh manusia. Dia telah menjadikan langit untuk diambil manfaat oleh manusia. Ya, maksudnya gini tuan-tuan. Apa kejadian daripada langit itu sebenarnya adalah untuk manusia. Yang mana kalau di langit tu kita lihat apa yang ada di langit, contohnya matahari, bulan dan sebagainya tuan-tuan. Jadi sebenarnya itu ialah untuk manusia, kata Allah dalam konteks saya. Ya, kita dapat tenaga daripada cahaya matahari, betul kan? Kalau tenaga tu bolehlah kita absorb dan sebagainya, dan kita boleh ambil manfaat tenaga tu secara terus dan sebagainya, mungkin teknologi hari ini, ya. Tapi sekurang-kurangnya pada teknologi yang sebelum daripada kita, dia ambil matahari itu untuk mendapat cahaya, contohnya kan, kita nak tegang dan sebagainya, Begitu juga dengan bulan, ya. Begitu juga dengan bintang-bintang, dijadikan bintang-bintang itu tetap pada tempatnya, kemudian boleh digunakan untuk pelayar yang berjalan ataupun orang-orang yang berjalan kaki di atas padang pasir di waktu malam. Di padang pasir ni orang jalan waktu malam, siang orang tak jalan, siang orang duduk kat bawah pokok. Ya, malam dia jalan, sebab apa? Sebab siang panas. Jadi malam ni bila dia berjalan, yang menjadi guide dia ialah bintang-bintang lah. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Allah. Allah tundukkan langit untuk manusia. Dalam zaman kita ni, langit boleh ditundukkan dengan mempercepatkan perjalanan manusia, betul kan? Kita gunakan langit tu untuk berjalan dari satu tempat ke satu tempat dalam. Oh ya. Oh ya ke? Tak apa, yang lari yang lari jatuh. Perjalanan manusia menjadi cepat, ya, dengan Allah Ta'ala mempermudahkan manusia itu untuk menundukkan langit. Maksudnya apa? Kita gunakan langit untuk perjalanan, kan? Tempat yang jauh kita boleh sampai dalam masa beberapa jam saja. Dr. Hamka kata dalam masa 2 hari boleh keliling dunia, dia kata. Dalam masa 2 hari boleh keliling dunia. Jadi maknanya Allah bekalkan kita dengan satu
alat, yang mana alat itu mampu kita gunakan sampai kita mampu untuk menundukkan langit. Itulah akal lah manusia yang Allah Ta'ala berikan akal. Ya, begitu juga dengan bumi tuan-tuan ya. Yang bumi ni saya rasa tak payahlah elaborate panjang. Tuan-tuan pun boleh fikir macam mana manusia ni ambil manfaat daripada bumi. Betul kan? Ceritalah apa saja di bumi ni semua manfaatnya untuk manusia. Walaupun benda tu gunung berapi dan sebagainya. Manusia boleh ambil manfaat daripada benda-benda tersebut. Baik. Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Kemudian wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan. Dan dia telah menyempurnakan ke atas kamu nikmatnya secara zahir dan batin. Dia telah menyempurnakan nikmatnya untuk kamu secara zahir dan batin. Apa maksud? Dia telah menyempurnakan untuk kamu secara zahir dan batin. Apa maksudnya? Dr. Hamka ada tafsirkan berkenaan dengan zahir dan batin. Yang antara lain kata dia ini tuan-tuan ni. Dia kata secara zahirnya ialah benda-benda yang kita boleh pegang. Benda-benda yang kita boleh pegang dan kita boleh guna dan kita boleh ambil manfaat daripadanya. Makanan, tumbuhan, handbag, apa sajalah yang tuan-tuan boleh pegang, rumah, batu, pokok dan sebagainya yang kita boleh makan dan sebagainya. Itu adalah apa yang kita boleh ambil manfaat secara zahir. Dan apa yang kita boleh ambil manfaat secara batin ini ialah kita mampu bergembira dengan benda-benda yang disempurnakan oleh Allah tersebut. Contohnya gini Contohnya gini. Ini saya tambahlah. Tuan-tuan kata kita boleh berfikir, kita boleh menikmati tu dengan cara bersyukur dan sebagainya lah. Tapi dalam konteks ini tuan-tuan tuan-tuan pun nanti boleh fikir apa yang lebih baik kepuasan. Kepuasan tu ialah sesuatu yang batin kan, betul tak? Kepuasan ialah sesuatu yang batin. Jadi kepuasan itu boleh kita perolehi antaranya dari benda-benda zahir. Betul kan kan? Contohnya sila. Tolak. Tak tutup tu. Tadi tuan-tuan datang pakai tu ada kan? Apa tu? Oh. Suruh dia masuk. Ini siapa minta? Oleh. Masuk Pak Mus kan? Mus contribute juga. Pak Mus dah baca kata. Dia contribute kan? Tak tahu pula tak. Pandai lagi. Dia masuk grup. Yang dimaksudkan dengan zahiratan dan batinatan ini ialah benda-benda zahir itu yang dapat kita sentuh, yang dapat kita pegang, yang dapat kita makan, yang dapat kita ambil manfaat, yang dapat kita tinggal di dalam, contohnya rumah kan, kita dapat tinggal di dalam dia. Itu benda-benda yang zahir. Jadi itu ialah nikmat Allah kepada kita, merupakan benda-benda yang zahir.
Tengok Allah punya sayangnya dekat kita tuan-tuan. Bukan sekadar benda-benda zahir itu saja yang diberikan kepada kita, malah diberi kita sesuatu yang tak dapat kita lihat, iaitu perasaan. Hati merasa puas. Mana tuan-tuan boleh nampak? Betul kan? Hati rasa marah, hati rasa puas, hati rasa gembira. Mana kita boleh nampak kan? Tapi itu hadiah Allah, pemberian Allah kepada manusia untuk kita nikmati dia. Ya, bagaimana kita kawal perasaan kita? Bukan tak boleh marah, Allah bagi kita marah. Tapi marah kita tu pada tempat yang Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala izinkan. Begitu juga dengan kita gembira. Ya, pada tempat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala izinkan dan berikan kepada kita. Jadi itu sebenarnya adalah satu pemberian daripada Allah berbentuk batin. Jadi, apa yang boleh kita sebut dekat sini? Benda-benda zahir yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita nikmati dia secara zahir, rasa gembira, rasa seronok, rasa puas itu juga adalah datang daripada Allah yang Allah berikan kita secara batin. Ya, orang nak beli kereta, dia ada kereta idaman ni contohnya, kereta ialah sesuatu yang zahir. Bila dia dapat je beli kereta idaman dia, ya, puas hati dia, betul tak? Itu ialah satu nikmat daripada Allah secara batin. Betul tidak? Ya, tuan-tuan dapat anak contohnya, ya, lahir seorang bayi yang sihat, bayi yang comel contohnya, itu ialah pemberian Allah secara zahir. Tapi rasa gembira, rasa seronok, rasa bersyukur tu, rasa happy tu kan datang daripada batin. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Allah dengan Allah sempurnakan nikmatnya secara zahir dan secara batin. Ya, benda-benda zahir dikurniakan oleh Allah kepada kita, ya, kita nikmati dan kita bergembira dengan nikmat zahir tersebut. Kegembiraan tersebut adalah nikmat Allah secara batin kepada manusia. Kita tak usah ceritalah benda yang berkaitan dengan lebih. Kalau terlalu over, itu cerita lain lah. Kalau kita terlampau lebih, nanti Allah Ta'ala marah. Itu hal lain. Itu dalam perbahasan yang lain. Tapi hari ini perbahasannya ialah pemberian Allah secara zahir. Ya, dia memberi kepuasan kita secara batin. Ya, hari ini kita bahas soal itu saja. Janganlah kata kalau lebih daripada sepatutnya nanti Allah Ta'ala akan itu gini, ataupun sebab nak puaskan batin kita ambil harta orang lain tanpa dengan cara yang Allah Ta'ala tak redha. Itu boleh bincang, tapi dalam hal yang lain. Tapi hari ini kita nak cerita tentang perasaan. Benda zahir yang dikurniakan oleh Allah, dia membawa kepada kita kepuasan batin. Tuan-tuan ada tak benda nak tambah? Okey lah. Kalau okey, kita masuk bahasa Arab je. Ada apa-apa tuan-tuan tambah berkenaan dengan nikmat ni tuan-tuan? Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati. Tidakkah kamu melihat sesungguhnya Allah itu dia telah menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit. Ya, apa yang ada di langit tadi tu telah pun saya sebut. Ya, telah pun saya sebut. Langit tu maksudnya ialah yang tadi telah bulan, bintang, matahari dan sebagainya. Dan apa yang ada di bumi juga. Apa yang ada di bumi tu kita tak payah elaborate lah. Apa saja yang ada di bumi kita boleh sebut lah. Lepas tu Allah Ta'ala kata dia telah sempurnakan nikmatnya secara zahir dan secara batin. Ada juga benda-benda lain yang boleh kita ambil manfaat daripada dia. Combination antara zahir dan batin. Cuba kita bagi contoh apa combination antara zahir dan batin. Batin tuan-tuan tahu, zahir pun tuan-tuan tahu. Tadi kita dah bahaskan batin tu melibatkan perasaan dan sebagainya kan. Rasa seronok. Kalau zahir tu ialah benda-benda yang kita boleh lihat, kita boleh pegang. Apa combination antara zahir dan batin? Apa dia? Maaf zahir dan batin. Okay. Apa combination antara zahir dan batin? Dia kena ada zahir dengan batin, baru benda tu boleh kita ambil manfaat. Kita boleh ambil manfaat antara zahir dan batin. Kasih sayang. Ha? Kasih sayang.
Tak, dia bukan perasaan. Perasaan kita dah bincang tadi. Rasa seronok, rasa kasih sayang, itu kita dah bincang tadi. Apa dia tuan-tuan? Combination antara zahir dan batin. Kalau tak ada yang batin tu, yang zahir tu dia tidak memberi manfaat. Itu kita dah bincang tadi. Apa dia tuan-tuan? Apa dia? Tapi Dr. Rana tahu tak apa dia? Ni apa? Tuan-tuan dengar tadi. Jadi bunyi kalau mesej bunyi. Kan bunyi kan? Bunyi dengar tadi telefon saya kalau dia datang mesej kan. Apa combination antara zahir dan batin? Kalau tak ada gelombang yang menghantar isyarat kepada telefon tersebut, boleh ke telefon itu berfungsi? Tentu tak boleh. Dia mesti ada gelombang isyarat dia yang timbul. Sekarang kan canggih. Betul tak? Kalau kita tak bayar handphone, lepas tu dia potong isyarat tu, boleh tak telefon kita diterima isyarat tu? Dia tidak berfungsi. Dia hanya berfungsi apabila combination antara zahir dan batin. Masa Dr. Hamka dulu, dia buat tafsir Azhar tu, dia karang tafsir Azhar tu dalam penjara. Saya rasa masa tu tak ada lagi handphone kan. Betul tak? Tapi hari ini tuan-tuan, combination antara zahir dan batin tu boleh diambil manfaat oleh manusia. Kan? Selain pada perasaan tu dan sebagainya. Bagi saya gelombang ialah ke batin. Tuan boleh nampak gelombang. Awak boleh nampak gelombang. Tak boleh kan? Itu ialah benda-benda yang diambil manfaat. Ya. Tapi untuk merealisasikan perkara tersebut, Allah Ta'ala bagi kita satu kurniaan yang tak ternilai. Akal manusia ni ialah satu kurniaan yang tak ternilai. Tuan-tuan janganlah tengok TV kalau National Geographic ke History Channel ke. Sibuk kempen manusia ni datang dari beruk. Kecoh betul, bodoh betul lah Yahudi. Sibuk kempen tau. Hari-hari saya tengok dia cari tulang lah, inilah manusia pertama lah, manusia betul. Homo sapien. Homo sapien. Waktu ni sebelum Homo sapien ada pula nama lain. Rupa dia macam beruk. Bila beruk tu nanti yang jaw dia jadi pendek, yang ni jadi Allah cakap bodohnya dia ni. Kalau betul lah kita ni daripada beruk tu nak pergi mana? Dia kalau evolution kan. Kita tu salah cerita pasal Quran dan kepercayaan kita Tapi secara logik pun, kalau anda kata manusia tu dia orang kita, manusia tu datang daripada beruk. Dia beruk tu datang mana? Dia evolution ni, yang pertama tu hapus dia berkembang menjadi bentuk. Yang kedua kan, ini kalau manusia daripada beruk tu ada ni, mana dia datang? Tak tahulah pasal apa dia kempen gila sangat. Dia tak kata manusia daripada beruk. Memang betul dia orang pun memang beruk. Tak ada juga. Kita ni manusia dia kata memang daripada beruk. Dia ada gambar. Beruk yang ada tu nanti jadi manusia lah. Tahulah dia orang. Tengok buku sejarah kita kan. Dulu saya pernah baca masa kita belajar 5 ke apa benda lah. Yang daripada beruk tu dia lukisan kan. Lepas tu dia berubah sampai jadi orang. Darwin. Bukan main kempen teori Darwin. Bukan main kempen lagi. Lagi tentang ada apa-apa tentang nak tambah sebelum kita masuk bahasa Arab? Satu soalan. Ya, saya. Tadi Ustaz kata bagi yang batin tu suka kan? Tapi ada yang negatifnya. Takut seperti itu nikmat. Takut, sedih semua nikmat tau. memang. Gembira pun kalau kita salah guna, dia akan jadi musibah bagi kita. Sama juga macam kesedihan. Kesedihan kita perlu, dan kesedihan ialah satu nikmat sebenarnya. Ya. Ketakutan juga satu nikmat. Kemarahan pun satu nikmat. Takut perlu tuan-tuan untuk stabilizekan kita. Kalau kita terlampau berani, ya, kita akan masuk kepada sesuatu keadaan yang bahaya. Jadi Allah Ta'ala beri kita satu perasaan takut. Rasulullah takut tak? Ada waktu tertentu Rasulullah pun rasa takut. Ya. Itu adalah kurniaan Allah kepada kita. Yang mana apa saja perasaan yang diberikan kepada kita adalah nikmat daripada Allah.
kasih sayang pun tu aja.